Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang Johor Darul Takzim, yang mana pada perlawanan ni Johor menang 5-0. Okey, untuk separuh masa pertama first half, kedua-dua pasukan agak seimbang daripada segi bertahan dan juga daripada segi defending. Memang kedua-dua pasukan agak seimbang, yang mana pada perlawanan semalam untuk separuh masa pertama pasukan Melaka United banyak bertahan dengan aksi-aksi menyerang oleh pasukan Johor Darul Takzim, yang mana dengan adanya kecekapan keeper Melaka United iaitu Nur Azlan berjaya mengekalkan kedudukan 0-0 sehingga tamatnya separuh masa pertama. Dan untuk Melaka United juga, untuk first half yang pertama, untuk 45 minit yang pertama, mereka juga boleh melancarkan serangan ke arah pasukan Johor Darul Takzim. Akan tetapi sedikit menjadi persoalan kepada Melaka United apabila serangan yang mereka lakukan pada perlawanan menentang JDT semalam, barisan attacking force mereka lambat untuk membuat keputusan. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam, decision yang sangat teruk dibuat oleh attacking force pasukan Melaka United, yang mana kita dapat lihat, saya bagi contoh Sony Norde, apabila dia dapat peluang untuk melancarkan serangan ke arah gawang Johor Darul Takzim, dia lambat untuk melakukan crossing, lambat untuk melakukan passing, dan juga lambat untuk melakukan cutback dan sebagainya, yang menyebabkan pasukan pertahanan Johor Darul Takzim dah boleh tutup ruang-ruang kosong yang ada di bahagian pertahanan mereka tu. Jadi bila dia lakukan crossing dia tak ada siapa nak sambut. Sebab apa? Sebab dia lambat buat keputusan. Itu untuk Melaka United pada separuh masa yang pertama. Okey, kita masuk ke separuh masa yang kedua. Separuh masa yang kedua adalah didominasi oleh pasukan Johor Darul Takzim, sehinggalah satu keputusan yang dibuat oleh ref dengan memberi penalti kepada pasukan Johor Darul Takzim pada minit ke-67, yang mana dengan adanya keputusan daripada ref ni, iaitu Fernando dijatuhkan dan mendapat penalti, di sinilah segala-galanya berubah. Dalam 20 minit sahaja Johor Darul Takzim berjaya menjaringkan 5 gol kepada pasukan Melaka. Okey, kita ulas tentang pasukan Johor. Mereka dah menang juara 7 kali berturut-turut. Dan pada perlawanan semalam, mereka juga all out walaupun mereka tak turunkan kesebelasan utama yang terbaik. Tetapi mereka bermain bagaikan mereka tak menang apa-apa lagi pada perlawanan semalam. Pada minit ke-67 selepas penalti itu, pemain yang berjaya menarik minat saya daripada pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam adalah Nazmi Faiz. Yang mana Nazmi Faiz diturunkan pada perlawanan semalam sebagai orang yang lead untuk barisan tengah Johor Darul Takzim, dan dia memainkan peranan yang penting apabila kita tengok hantaran-hantaran ataupun killer passing oleh Nazmi Faiz ni berjaya membentuk satu serangan yang bagus untuk pasukan Johor Darul Takzim. Kita lihat satu killer passing yang dilakukan oleh Nazmi Faiz sewaktu dia passing bola dekat Syafiq Ahmad kan, yang mana Syafiq Ahmad dengan mudahnya, dengan tenangnya menjaringkan gol one-on-one dengan keeper dan juga defend Melaka United pada perlawanan semalam. Inilah yang dikatakan kreatif midfielder, iaitu mereka ada Nazmi Faiz pada 20 minit yang terakhir. Dan kemasukan pula Afiq Fazail selepas itu membuat lagi gameplay JDT ni berubah. Dengan adanya Afiq Fazail yang juga seorang kreatif midfield, dia telah memberi corak perubahan yang berbeza kepada Johor Darul Takzim dalam masa 20 minit sahaja. Dua pemain ni berjaya menarik minat saya. Sebab apa? Sebab mereka dua adalah dua orang player yang mana player tempatan, dan pemain tempatan mempunyai vision yang sangat jelas dalam game tu, yang mana mereka boleh nampak dengan jelas untuk passing kepada teammate mereka untuk jaringkan golan ataupun untuk menggerakkan serangan. Jadi Afiq Fazail dan juga Nazmi Faiz malam, walaupun Afiq Fazail masuk sebagai pemain sepanan, mereka dua adalah orang yang banyak gerakkan bola melalui killer passing, melalui vision yang sangat lawa untuk pass bola dan sebagainya. Pemain kedua yang berjaya menarik minat saya adalah Matt Davis, yang mana Matt Davis sebelum ni dia injured dan dia baru balik kat skuad skuad kesebelasan utama Johor Darul Takzim, dan dia berjaya membuktikan yang dia adalah seorang fullback yang berkaliber dan juga memang patut dapat tempat pertama dan tempat dalam skuad utama skuad Johor 1. Yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat overlapping yang dilakukan oleh Matthew Davis memang sangat berbahaya. Crossing yang dilakukan oleh Matthew Davis memang tepat ke arah apa yang dia target dekat striker, macam dia target Syafiq Ahmad dapat, Gonzalo Cabrera dapat. Dan yang paling penting pada perlawanan semalam, Matthew Davis berjaya mendapat satu assist yang mana dia buat crossing lawa kepada Fernando Fernando bergol sahaja kan. Itulah saya kata
Johor Darul Takzim ni lengkap daripada skuad utama hinggalah ke skuad depth. Dan yang paling penting, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim lagi, mereka dah menang. Jadi mereka buat turun pemain yang jarang dapat minit permainan, sehingga kan pemain muda pun diberi peluang. Antaranya Arif Aiman, Ramadan tu memang dah lama kan. Jadi pemain-pemain muda ni akan dapat lebih minit permainan dan juga pengalaman bermain dalam liga paling tertinggi dalam Malaysia, iaitu CIMB Liga Super kan. Jadi dengan pengalaman yang ada, mereka dah boleh nak hadapi saingan Liga Perdana ke Liga Presiden ke pada masa yang akan datang kan. Jadi saya rasa memang vision dan objektif utama pasukan Johor Darul Takzim, mereka sedang membentuk satu gandingan yang mantap antara pemain senior dan juga pemain-pemain junior. Ini adalah satu benda yang boleh diberi pujian. Sebab apa? Sebab pemain-pemain junior mereka boleh beraksi dan dalam saingan kompetitif yang besar seperti Liga Super. Kita tengok bagaimana performan Ramadan sejak dia diturunkan, Arif Aiman sejak dia diturunkan, dua player muda yang sangat-sangat compete dalam saingan Liga Super ni kan, boleh memberi saingan. Dan yang terakhir, apa yang paling saya suka tentang Johor Darul Takzim semestinya adalah barisan pertahanan mereka. Yang mana barisan pertahanan mereka ni memang compact lah, saling tutup dan saling jaga. Yang mana semalam kita tengok Melaka memang serang, ada serang, tetapi dengan kepantasan dan kecepatan Aidil dan juga Fadli Syaz serta Mauricio yang waktu first half boleh membaca gerak permainan Melaka dengan laju. Mereka boleh tutup ruang-ruang kosong dan compact di bahagian pertahanan, sehingga Melaka United tak boleh nak lancarkan serangan yang berbahaya ke gawang Johor Darul Takzim. Secara kesimpulannya, pada perlawanan semalam, first half sampailah minit ke-67, kedua-dua pasukan agak bermain seimbang, tetapi selepas drive bagi penalti, mental yang ditunjukkan oleh pasukan Melaka sudah jatuh dan down. Itulah yang menjadi titik perubahan kepada perlawanan semalam, iaitu dengan keputusan penalti. Bagi saya penalti tu memang obviously ya, memang penalti, bukan keputusan yang kontroversi. Dan sepatutnya pasukan Melaka bangkit daripada keputusan penalti tu, bukannya mental down terus, sebab mereka baru ketinggalan 1 lepas tu. Tetapi selepas tu mereka dah mula mental down dan akhirnya dibolosi sebanyak 5 gol. Itu sahaja ulasan saya untuk JDT lawan Melaka. Sekian, terima kasih.